Bukan main gembira lagi anak-anak papa dengan titah Yang di-Pertuan Agong tu ya. Tapi macam biasa tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya akan berada di sini untuk merencatkan kegembiraan mereka. Kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi. Seperti mana kita tahu tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sidang parlimen untuk tahun ini buat pertama kalinya telah pun dibuka semalam, dimulakan dengan titah diraja oleh Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, di mana dalam titah baginda ini memang begitu viral sekali lah. Yang pertamanya kerana ini adalah titah pertama baginda selaku Yang di-Pertuan Agong. Seperti mana kita tahu, Sultan Ibrahim baru sahaja menggantikan Sultan Abdullah selaku Yang di-Pertuan Agong yang baru. Dan yang keduanya tuan-tuan dan sekalian, isi kandungan titah baginda itu sendiri, di mana ada 3 perkara penting yang memang telah di-highlightkan oleh pelbagai pihak, terutamanya oleh anak-anak papa. Jadi untuk rekod, di sini saya ingin membacakan ketiga-tiga petikan tersebut agar saya tidak tersalah kod. Yang pertamanya, Sultan Ibrahim telah menyatakan bahawa saya tidak akan melayan sebarang permintaan yang cuba menggugat kestabilan politik negara. Yang keduanya, semua pihak mestilah menerima kenyataan dan menghormati kerajaan perpaduan yang telah dibentuk. Dan yang ketiga, jika ada yang berhendak bermain politik, tunggulah pilihan raya yang akan datang. Di mana inilah antara intipati ucapan Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, dan insya-Allah saya akan ulas sedikit sebab saya tahu anak-anak papa tengah bergembira dengan titah ucapan ini. Tetapi sebelum itu tuan-tuan dan puan sekalian, tolong betulkan saya kalau saya salah. Tetapi jikalau tidak menjadi kesalahan saya, titah-titah diraja ini biasanya telah didraft oleh pihak kerajaan, dan apa yang telah dibacakan oleh Yang di-Pertuan Agong dulu sampai sekarang bukanlah hasil karangan baginda sendiri, sebaliknya telah disediakan oleh pihak kerajaan. Sekali lagi, ini berdasarkan apa yang saya tahu. Tolong betulkan kalau saya salah. Tetapi di sini tuan-tuan dan puan sekalian, izinkan saya untuk sedikit mencerakinkan apa yang telah dimaksudkan oleh Yang di-Pertuan Agong ini. Saya bukanlah hendak merendahkan titah Yang di-Pertuan Agong, jauh sekali untuk orang kata apa, menyalah sangkakan apa yang telah dititahkan oleh baginda. Sebaliknya, apa yang saya buat ini cumalah untuk merendahkan sedikit kegembiraan anak papa, sebab saya tahu mereka tengah teruja gila sekarang ini. Dan macam saya katakan pada awal video tadi, saya di sini hendak merencatkan sedikit kegembiraan mereka. Yang paling penting kita kena tahu tuan-tuan dan puan sekalian, ucapan Yang di-Pertuan Agong ini adalah untuk semua, untuk seluruh ahli-ahli politik dekat negara kita ini, tak kiralah oleh kerajaan maupun pembangkang. Sebab apa? Sebab Yang di-Pertuan Agong berdiri di atas politik ini kalau nak ikutkan, di mana baginda ini bertitah atas kapasiti baginda selaku ketua negara. Kerajaan hanyalah wakil baginda untuk menguruskan kerajaan negara ini, dan pembangkang pula seperti mana yang termaktub dalam lunas-lunas demokrasi bertindak sebagai check and balance, sebagai penegur, pengkritik dan juga penghentam kerajaan setiap kali kerajaan melakukan kesilapan ataupun melakukan kesalahan. Bila Yang di-Pertuan Agong menyebutkan tentang baginda enggan melayan sebarang permintaan yang boleh menggugat kestabilan negara, yang ini boleh kita faham straight away, baginda tidak akan menerima sebarang permintaan untuk percubaan tebuk-tebuk atap lagi dah. Di mana lepas ini tak kira lah kau ada SD ke, tak ada SD ke apa-apa ke, tolong jangan buat perangai macam itu. Tolong jangan ngada-ngada nak jumpa Agong untuk menghadapkan SD dan sebagainya. Kalaulah betul ada percubaan untuk menggugurkan atau menjatuhkan Perdana Menteri ke apa-apa ke, ikut lunas-lunas demokrasi seperti mana yang termaktub dalam perlembagaan. Apa dia? Sudah tentulah menggunakan usul undi tidak percaya dekat parlimen. Kalau nak buat lagi benda itulah. Sebab yang ini memang Yang di-Pertuan Agong pun tak ada kata apa, sebab benda ini melalui parlimen. Tetapi sekadar satu rentetan sejarah, benda ini bukan tidak pernah berlaku di bawah pentadbiran atau pemerintahan Yang di-Pertuan Agong ketika baginda menjadi Sultan Johor. Kalau anda masih ingat pada tahun 2022 telah berlaku pilihan raya negeri Johor, di mana ianya bermula akibat daripada usul undi tidak percaya juga. Jadi diadakan pilihan raya negeri Johor pada ketika itu, dan kita semua tahulah apa yang terjadi. Dan saya beritahu benda ini bukannya apa, sekadar untuk mengingatkan, walaupun Yang di-Pertuan Agong telah bertitah sedemikian ketika membuka parlimen, apa sahaja boleh berlaku dalam konteks politik negara kita ini selagi ianya dibenarkan oleh perlembagaan dan juga undang-undang. Kemudiannya baginda juga telah bertitah, semua pihak hendaklah menerima kenyataan dan juga menghormati kerajaan perpaduan yang telah dibentuk. Yang ini saya memang tidak membantah Yang di-Pertuan Agong.
apa yang telah dititahkan oleh Agong itu adalah betul. Tetapi juga tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dalam masa yang sama, itu tidak bermakna sama sekali bahawa pembangkang kena senyap. Itu tidak bermakna sama sekali bahawa pembangkang kena sokong saja apa yang kerajaan buat. Kerajaan bentang itu sokong, kerajaan buat benda ini sokong, kerajaan buat itu sokong. Tidak. Pembangkang mestilah menggunakan kedudukan mereka sebagai pembangkang dalam Dewan berdasarkan kepada lunas-lunas demokrasi untuk menjadi check and balance kepada kerajaan ini. Ini tanggungjawab pembangkang seperti mana yang dilindungi oleh perlembagaan, dan ini tidak terkecuali pada ketika ini. Ya betul, Agong bertitah supaya kita ini berganding bahu menggembling tenaga untuk membangunkan Malaysia. Tetapi membangunkan Malaysia ini tidak semestinya kita kena sokong kerajaan 100%. Kita juga boleh membangunkan Malaysia dengan menyedarkan kerajaan bahawa perkara yang mereka lakukan ini adalah tak betul. Kita kena sedarkan kerajaan betapa hala tuju ekonomi mereka ini adalah tersasar dan langsung tidak menggambarkan perjalanan ke arah yang bagus. Dan juga kita kena sedarkan kerajaan ini betapa mereka ini mungkin telah melakukan kesilapan dalam beberapa perkara. Itu tugas pembangkang, dan itu juga merupakan salah satu cara untuk berganding bahu bagi membentuk kerajaan ataupun negara yang bagus. Benda ini logik tuan-tuan dan puan sekalian. Kalaulah kerajaan buat benda yang tak bagus, sekarang ini ringgit kita merudum dan sebagainya, takkan kita tepuk tangan juga, oh ye, bagusnya kerajaan, bagusnya. Kita kena kritik, dan benda ini dilindungi oleh perlembagaan, dan itu tidak bermaksud sama sekali kita tidak menerima kenyataan ataupun kita tidak menghormati kerajaan perpaduan yang telah dibentuk. Ini adalah merupakan lunas-lunas demokrasi yang biasa, dan itulah asas negara kita ini. Dan kemudiannya yang terakhir, seperti mana telah saya sebutkan tadi, Yang di-Pertuan Agong telah menasihatkan dan mengingatkan jangan kita bermain politik. Nak main politik juga, tunggu pilihan raya. Yang ini saya setuju tanpa bahas. Semua pihak kena berhenti politik, utamakan rakyat. Politik ini macam mana tahu? Bila naik-naik jawatan je, terus tuduh musuh politiknya dapat dana 600 bilion. Bila naik jadi jawatannya, terus tuduh musuh politik dapat dana judi dan macam-macam lagi. Serta mungkin menggunakan pelbagai bentuk intimidasi ke apa-apa ke semata-mata untuk mensenyapkan musuh-musuh politik mereka. Dan yang paling teruk sekali, menggunakan dana kerajaan, menggunakan duit rakyat sebagai satu cara berunding untuk mendapatkan sokongan dan sebagainya. Ini semua merupakan satu bentuk politik yang tidak seharusnya dilakukan oleh mana-mana pihak. Dan saya junjung titah tuanku ini setinggi-tingginya. Tak kira kerajaan ataupun pembangkang, jangan berpolitiking. Fokus kepada kemaslahatan rakyat. Fokus kepada untuk membangunkan kembali ekonomi negara kita ini. Bukan duk sibuk tentang sakau itu, sakau ini dan sebagainya. Tetapi kawan sendiri pun dapat DNAA. Ini namanya karut, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Sekarang ini, tuan-tuan dan puan sekalian, titah Yang di-Pertuan Agong itu adalah bersifat umum. Kerana macam saya sebutkan tadi, Yang di-Pertuan Agong adalah ketua negara ini, dan tanggungjawab baginda adalah untuk memastikan rakyat baginda berada dalam keadaan yang baik dan sejahtera. Dan baginda telah assign kerajaan ini yang telah terbentuk berdasarkan proses pilihan raya untuk menjalankan tugas bagi pihak baginda memastikan rakyat ini terbela dan sebagainya. Tetapi sekiranya kalau kerajaan ini gagal untuk menjalankan tugas mereka, macam saya katakan, pembangkang ada segala hak untuk menegur kerajaan ini berdasarkan kepada lunas-lunas undang-undang dan juga demokrasi. Jangan ingat bila baginda telah bertitah sedemikian, anak-anak papan pun kata, oh lihatlah Agong menyokong kerajaan perpaduan. Tidak. Agong akan mempertahankan apa jua kerajaan yang berada ketika era pentadbiran baginda. Katakanlah ditakdirkan kerajaan bertukar dalam masa terdekat ini ke apa-apa ke, dan Sultan Ibrahim masih lagi Yang di-Pertuan Agong pada ketika itu, sudah tentulah baginda akan mempertahankan kerajaan yang baru itu juga. Same thing, tuan-tuan dan puan sekalian, sebab Agong akan mempertahankan negara, mempertahankan rakyat, bukan mempertahankan kerajaan. Dan sekiranya kalau anak-anak papa masih lagi gagal untuk memahami hakikat ini, saya nasihatkan agar mereka ini pergi sekolah balik, belajar betul-betul tentang konsep kenegaraan. Yang paling penting, tuan-tuan dan puan sekalian, walaupun dengan titah Agong sedemikian, kita mestilah memastikan bahawa kita tidak tunduk kepada mana-mana kerajaan yang pada peringkat awalnya telah pun menyatakan bahawa mereka akan boleh buat sesuka hati mereka hanyalah kerana mereka ini kerajaan, seperti mana yang telah disebutkan oleh Sani Hamzan ini. Kerajaan ni kerajaan kami, jadi ikut suka kami lah. Paling kurang aku ada formula. Ni kau ada menteri berlambak-lambak ni, satu formula pun tak ada. Otak letak dekat mana? Saya ulah. Sampai Abang Jamil mampus.